Sanyu, Sanyu, Sanyu. Kaca luar, kaca dalam, kaca tengah sini. Kalau saya senyum, awak pasti senyum sekali. Kalau kita senyum, semua orang berjanji. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum, tak perlu kata apa-apa. Senyum, tak perlu kata apa-apa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bertemu kita sekali lagi di dalam rancangan Majalah Skot. Saya kini berada di Institut Komunikasi dan Elektronik Tentera Darat atau lebih dikenali dengan ICAT yang terletak di Kem Perdana, Sungai Besi, Kuala Lumpur. Penubuhan Communication Troop di Port Dickson pada tahun 1949 yang menjadi asas kewujudan kepada Regimen Semboyan Diraja adalah lanjutan kepada pembesaran Regimen Askar Melayu Diraja serta penubuhan Markas Melayan ke-6. Sejajar dengan ini, Federation Signal ditubuhkan dengan rasminya pada 15 November 1952 dan mendiang Major General Datuk Leong Siu Meng menjadi anak watan yang pertama ditauliahkan sebagai pegawai dalam pasukan ini. Hasil daripada perkembangan seterusnya, Regimen Semboyan Diraja telah berjaya melatih anggotanya sendiri menjadi juru audio dan juru teknik yang mahir dan disegani di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Okey, di sinilah kita dapat lihat bahawa dari panggil CS-BOM di tengah-tengah. Okey, ini adalah CS-BOM. CS-BOM ni ada diprogramkan dengan 3 kali SIBOM, yang mana SIBOM ni merupakan alat yang diberikan kepada pengguna-pengguna di dalam badan. Ini adalah kelas pembelajaran bagi para penuntut dari Track Teknik. Track Teknik lebih kepada sistem pembaikan dan audio sistem. Di sini kita dapat lihat jurulatih sedang menerangkan tentang cara-cara pembaikan. Setelah selesai jurulatih menerangkan secara teori kepada para penuntut, seterusnya mereka akan membuat latihan secara praktikal. Selain track teknik, track GSP atau Juru Sistem Perhubungan merupakan track yang menjurus kepada sistem perhubungan. Dengan perkembangan sistem perhubungan ini, kita dapat lihat jurulatih sedang menerangkan cara-cara pengendalian radio set kepada para penuntut. Boleh menggunakan speaker ni. Pada speaker juga terdapat button warna putih yang boleh digunakan sebagai DVD. Anggota Regimen Semboyan akan dilatih dengan pelbagai alat telekomunikasi secara teori dan praktikal sebelum mereka ditugaskan di unit-unit pasukan tentera darat sebagai juru teknik komunikasi. Seterusnya kita beralih kepada track Combat Semboyan. Track ini mempunyai 4 cabang, iaitu Store, Talian, ED dan Kenderaan. Di sini kita dapat lihat penuntut sedang membuat latihan praktikal merentang talian telefon semasa di medan. Di sini menunjukkan keadaan kawasan medan untuk membuat praktikal bagi semua jenis alat komunikasi yang digunakan oleh anggota RSD bagi tujuan mengadakan perhubungan di antara satu sama lain. Anggota RSD sedang mendirikan satu antena PU-12 bagi tujuan menjarakkan lagi perhubungan di antara satu stesen ke stesen yang lain.
Akmal DEMS atau Defense Electronic Messaging System. Tempat latihan secara teori dan amali ini melatih anggota dalam perhubungan data menggunakan peralatan komputer. Sistem yang telah dibangunkan oleh ATM ini berfungsi dalam penghantaran utusan bagi aspek pentadbiran dan logistik serta mempunyai rangkaian di seluruh Malaysia. Dengan adanya sistem ini, segala maklumat dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Telegraf merupakan satu prosedur penghantaran berita di dalam keadaan biasa maupun bekerja dalam cuaca buruk di mana prosedur suara tidak dapat berfungsi dengan baik. Sinonimnya, semua bentuk angka dan huruf serta simbol ditukar kepada maksud tersendiri dalam bentuk kod. Kemahiran ini dikuasai oleh anggota jurusistem perhubungan Regimen Semboyan Diraja. Kod Morse merupakan kod antarabangsa yang digunapakai di seluruh dunia. Bagi melaksanakan kod-kod ini, kemahiran dan ketajaman minda seseorang anggota itu amatlah perlu. Semua anggota akan dilatih supaya mampu untuk menerima Morse Code sehingga 22 perkataan seminit. Saat ini tukar kepada berita 2. Okey, faham? Faham? Setelah selesai jurulatih menerangkan secara teori kepada para penuntut, seterusnya mereka akan membuat latihan secara praktikal. Dapat dilihat di sini, sebuah kemah digunakan oleh anggota RSD untuk dijadikan salah satu stesen bagi tujuan perhubungan melalui pelbagai jenis alat komunikasi yang digunakan buat masa kini. Beginilah cara penghantaran berita melalui peralatan radio set jenis jarak dekat dengan menggunakan prosedur suara dan kod Morse. Di sini, pasukan RSD telah mengalami perubahan zaman dari penggunaan suara kepada penggunaan digital HF System 3000 Sky Fast dan VHF PR4G Fastnet, penghantaran jenis email, dan dilihat anggota RSD menggunakan peralatan radio set jarak jauh HF dan VHF untuk menghantar mesej dan berita. Selaras dengan pembangunan sistem perhubungan komunikasi tentera darat, penggunaan Satcoms komunikasi satelit yang merupakan alat perhubungan jarak jauh menampakkan kemajuan dan pembangunan komunikasi RSD. Di samping penggunaan peralatan radio set bagi penyampaian satu-satu maklumat, regimen ini menyediakan juga perhubungan secara terus iaitu Puscom, di mana ianya boleh diadakan di dalam kemah ataupun di dalam kenderaan. Selain itu juga, talian telefon memainkan peranan yang cukup besar di dalam penugasan regimen ini. Beginilah suasana dan aktiviti yang berlaku di kawasan Medan di mana anggota Regimen Semboyan Diraja melaksanakan latihan komunikasi. Kelihatan beberapa kemah yang siap penyamaran didirikan yang mempunyai peranan masing-masing. Anggota Regimen Semboyan Diraja sedang melaksanakan latihan komunikasi di Medan. Sebelum sesuatu rangkaian komunikasi ditubuhkan, antena perlu didirikan. Kita dapat lihat bagaimana dua anggota RSD bertungkus lumus mendirikan antena PU-12 sebelum mereka menubuhkan rangkaian komunikasi semasa di Medan.
Cara pemasangan yang betul dan kedudukan antena yang strategik membolehkan penubuhan rangkaian dibuat dengan cepat tanpa sebarang masalah. Setelah penubuhan rangkaian komunikasi dibuat, Kemah Markas Taktikal yang berfungsi sebagai pusat operasi akan membuat panggilan pengujian ke atas semua penempatan untuk mengetahui keadaan rangkaian dari segi penghantaran dan penerimaan melalui panggilan suara atau mesej. Beginilah suasana kerja di dalam markas taktikal di mana kelihatan seorang operator menyampaikan maklumat melalui radio set manakala seorang lagi menghantar mesej melalui data terminal. Saluran maklumat juga dibuat di kemah Puskom yang menyerupai kabin yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang digunakan sebagai pusat penerimaan dan penghantaran mesej atau maklumat yang utama sebelum saluran maklumat atau berita disampaikan kepada pegawai atasan di markas taktikal. Kabin ini dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan dan keselesaan kerana operator di sini bertugas 24 jam secara bergilir-gilir. Masalah kesukaran komunikasi terjadi disebabkan oleh jarak perhubungan yang jauh antara penempatan. Stesen Rebro ditubuhkan bagi penyelesaian masalah tersebut, bertujuan menyambung dan memperluaskan rangkaian komunikasi. Kenderaan Land Rover FFR diperlukan untuk penubuhan stesen Rebro kerana penempatan stesen tersebut adalah di kawasan tanah tinggi seperti puncak bukit dan gunung. Selain perhubungan menggunakan peralatan radio set, peralatan perhubungan yang lain yang digunakan semasa di Medan adalah telefon medan. Setiap penempatan disediakan BLC-201 dan disambungkan dengan kabel terus ke ibu sawat iaitu CD-116. Penempatan atau substation dikenali sebagai rear link bagi detasmen sesebuah pasukan. Penerimaan dan penghantaran mesej atau maklumat dari markas taktikal atau penempatan lain akan disalurkan oleh operator bertugas kepada pasukan tersebut. Kali ini majalah Sport akan memaparkan kepada anda kehebatan dan ketangkasan anggota Army Red Warrior mempamerkan aksi akrobatik menggunakan motosikal. Ditubuhkan pada tahun 1963, tim akrobatik Army Red Warrior yang sebelum ini dikenali sebagai tim akrobatik Wira Merah Corps Polis Tentera Diraja terus unggul dengan kemahiran menunggang motosikal dengan pelbagai aksi yang menarik dan menebarkan. Tim ini sering diundang untuk melakukan persembahan di seluruh negara dan juga pernah mengadakan persembahan di negara Brunei Darussalam. Tim ini juga turut berjaya melakar nama di dalam Malaysian Book of Records pada 19 Jun 2011 yang lalu. Tim akrobatik Army Red Warrior yang sebelum ini dikenali sebagai tim akrobatik Wira Merah Corps Polis Tentera telah ditubuhkan lebih kurang 50 tahun yang lalu. Dan pada tahun lepas, tim ini telah menjadi satu tim khas untuk mempertontonkan aksi akrobatik dan aksi ekstrim sebagai mempertontonkan kepakaran anggota tentera dalam mengendalikan motosikal. Tim ini dianggotai oleh 50 orang anggota dan 6 orang anggota wanita. Sebelum kita melaksanakan suatu pertunjukan, apa yang penting bagi kita adalah penyelenggaraan motosikal dengan lebih teratur dan sempurna. Disebabkan inilah mesin yang akan kita gunakan. Kerosakan mesin ini akan menyebabkan kecederaan kepada anggota kita. Oleh yang demikian, penyelenggaraan harus dilaksanakan sepenuh masa, sebilang masa dan ianya harus boleh berfungsi dengan baik sebelum sesuatu pertunjukan dilaksanakan. Persiapan. Anggota sedang membuat persiapan tempat sebelum membuat latihan.
Senggaraan motosikal. Pembaikan dan senggaraan motosikal dibaiki oleh anggota tumpangan daripada Kor Jurutera Elektrik dan Jentera Diraja dan dibantu oleh anggota tim. Anggota tim didedahkan dengan penyelenggaraan motosikal secara praktikal bagi membolehkan mereka mengenal pasti kerosakan motosikal secara langsung. Ini juga adalah untuk memastikan motosikal tersebut berada di dalam keadaan terbaik serta dapat memastikan pertunjukan berjalan lancar tanpa sebarang masalah dan agar keselamatan anggota tim akan sentiasa terjamin. Selain daripada motosikal keluaran luar negara, motosikal keluaran negara Jaguar juga diguna pakai setelah pengubahsuaian dilakukan ke atasnya. Persiapan keselamatan. Anggota tim dikehendaki memakai peralatan keselamatan sebelum membuat latihan atau persembahan. Latihan. Anggota tim akan membuat latihan setiap hari bagi membentuk kerjasama serta kekuatan fizikal sebelum membuat persembahan. Bawa bendera. Kemahiran aksi menunggang sambil berdiri di atas karier hadapan motosikal Nazar Cruise sambil mengibarkan bendera tentera darat oleh Lance Corporal Alif. Seterusnya, saksikan kehebatan Lance Corporal Bukhari dalam mempamerkan aksi berdiri di atas tangki. Aksi ini memerlukan daya imbangan yang tinggi bagi mengawal motosikal. Double Horse and Jockey. Aksi ini dinamakan Double Horse and Jockey di mana aksi ini memerlukan kerjasama serta kekuatan fizikal bagi memikul anggota di atas bahu di samping berkebolehan dalam mengimbangi motosikal yang sedang bergerak. Gugur negara. Pahlawan gugur di medan perang menentang musuh menuntut kemerdekaan. Semangat keperwiraan anggota Red Warrior Tentera Darat yang cuba mengimbau sejarah perjuangan anggota tentera yang terkorban semasa menuntut kemerdekaan. Saksikan aksi bentuk tubuh negara Malaysia. Relay. Anggota tim ini juga mempunyai kemahiran membuat aksi relay. Motosikal yang digunakan adalah motosikal Scrambler Kawasaki, dilakukan oleh Lance Corporal Akmal. Airborne. Aksi yang mendebarkan seterusnya dinamakan aksi Airborne. Aksi ini dianggotai oleh 5 orang anggota dan diketuai oleh Kapten Belina. Aksi ini memerlukan keberanian serta kerjasama yang sangat tinggi. Rafflesia. Aksi ini dinamakan aksi bunga Rafflesia, bunga terbesar di Asia. Aksi ini diketuai oleh Lance Corporal Nigel. Sungguh unik, sungguh cantik. Yang ini lain pula gayanya, menunggang motosikal tanpa menggunakan handle.
Saksikan kehebatan serta keberanian Lance Corporal Fahmi dalam mengawal motosikal ini. Kelalaian sesaat boleh membawa padam. Anggota tim akrobatik motosikal adalah merupakan anggota yang sepenuh masa melaksanakan tugas sebagai anggota tim. Saya lebih menekankan semua anggota ini terhadap kecergasan fizikal disebabkan oleh aksi-aksi yang akan kita tontonkan memerlukan kekuatan fizikal dari segi kekuatan pinggang, kekuatan tangan dan daya ingatan ataupun daya tumpuan yang tinggi. Oleh yang demikian, apa yang perlu kita katakan adalah man behind machine, iaitu kita perlu melaksanakan ataupun mengorganize anggota dalam keadaan yang sempurna supaya mereka dapat melaksanakan show dengan menarik. Rancangan masa hadapan saya adalah untuk mencari dan mereka cipta aksi-aksi yang lebih menarik untuk kita pertunjukkan. Kita bagi kepada dua aksi, iaitu yang pertama adalah aksi akrobatik dan yang kedua adalah aksi stunt. Aksi akrobatik kita boleh melaksanakannya dengan mereka cipta aksi-aksi yang lebih akrobatik. Dan aksi stunt pula kita akan cuba untuk mencari jurulatih-jurulatih daripada luar negara untuk kita pertingkatkan aksi yang lebih ekstrim dan mendebarkan. Kita telah pun sampai ke akhir rancangan. Moga kita bertemu lagi di dalam rancangan majalah Scott yang akan datang dengan paparan kehidupan, aktiviti seharian, tugas dan tanggungjawab seorang anggota tentera terhadap agama, negara dan bangsa. Jumpa lagi. Amin! Red Warrior! Amin! Red Warrior! Amin! Red Warrior! Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon